Nama saya Tuan Zami bin Idris, nombor metrik 17 DKA 21F1051. Saya dari kelas DKA 1B. Pembukaan 4 daripada kumpulan 7 akan membentangkan etika dan peradaban yang ada dalam agama Islam dan kepercayaannya. Pengenalan etika. Etika Islam bermaksud akhlak atau jamak daripada khuluq di dalam bahasa Arab. Etika dari bahasa pula ialah sikap, perangai, tabiat dan tingkah laku. Etika dari istilah pula ialah tingkah laku semula jadi daripada keadaan jiwa seseorang tanpa pertimbangan pemikiran. Kita beralih pula ke pengenalan peradaban. Peradaban berasal dari Arab iaitu mudun atau madain. Maksud perkataan tersebut ialah tinggi budi bahasa atau pembukaan bandar. Peradaban dalam bahasa Inggeris pula disebut civilization yang berasal dari perkataan Latin iaitu civitas. Civitas bermaksud kota atau bandar. Peradaban juga ditakrifkan oleh unsur-unsur adjektif yang serupa seperti bahasa, sejarah, agama, adat, institusi dan pengenalan yang subjektif. Nama saya Siti Fatihah Indah Harum. Saya nak menerangkan tentang 4 nilai etika yang ada dalam Islam. Antaranya ialah nilai sabar, tolong menolong, amanah dan pemurah. Pertama sekali ialah nilai sabar. Kita hendaklah menanam sifat sabar yang tinggi dalam diri agar kita dapat melawan nafsu amarah kita dengan baik. Apabila kita tidak dapat menahan nafsu amarah dengan baik, akan tercetusnya perbalahan dan pergaduhan antara satu sama lain. Yang kedua ialah nilai pemurah. Pemurah dapat diertikan sebagai pengorbanan yang membawa maksud kita membelanjakan harta ke jalan yang baik tanpa mengharapkan apa-apa balasan dan apa-apa pujian. Impak yang kita dapat peroleh daripada mengamalkan sikap pemurah ialah kita dapat menjauhkan diri daripada bersifat sombong dan riak. Yang ketiga pula ialah nilai tolong menolong. Kita hendaklah memberi bantuan kepada orang yang memerlukan tanpa mengira sesuatu kaum dan bangsa. Akhir sekali ialah nilai amanah. Amanah dapat diertikan sebagai kita menyerahkan tanggungjawab kepada seseorang yang berhak dan seseorang yang boleh dipercayai dengan baik. Amanah terbahagi kepada 3, amanah terhadap diri sendiri, amanah terhadap Tuhan dan amanah terhadap masyarakat. Amanah terhadap diri sendiri contohnya dari segi lahiriah dan rohaniah. Manakala amanah terhadap Tuhan pula, kita hendaklah meninggalkan segala larangannya dan melakukan segala suruhannya. Amanah terhadap masyarakat pula, kita hendaklah memberi bantuan apabila mereka memerlukan bantuan. Contohnya apabila mereka tiada di rumah dan mereka mahu kita menjaga rumah mereka dan kita harus melakukan perkara tersebut dengan baik. Dalam diri semua, kita hendaklah memupuk 4 nilai ini agar kita dapat hidup dalam masyarakat yang harmoni dan diri sendiri juga akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Hello, nama saya Jonathan anak lelaki Isaac dari kelas DKA 1B, nombor metrik 17 DKA 21F1057. Prinsip utama dalam etika Islam. Antaranya ialah etika selari dengan fitrah manusia, iaitu baik serta suci dari noda dan akhlak yang baik. Seterusnya, etika mestilah selari dengan al-din, iaitu agama. Seperti orang yang memperhatikan etika atau akhlak yang mulia, dilihat sebagai orang yang berjaya mempamerkan iman serta agamanya.
Seterusnya, etika mestilah membicarakan tentang dua dimensi sikap manusia, yaitu dimensi skop positif, dimensi skop negatif. Dan akhirnya, etika mestilah menyantuni hubungan manusia secara personal dan interpersonal. Sumber etika dalam Islam berteraskan kepada prinsip tauhid, Allah merupakan pencipta semesta alam dan bahawa Allah sahajalah yang wajib disembah oleh semua makhluk. Setiap anjuran dan segala larangnya wajib ditaati dan dijauhi. Ketaatan dan ketakwaan yang kental terhadap Allah merupakan satu isbat, yaitu seksyen yang efektif. Selain itu, insentif serta penalti yang dijalankan oleh Allah dalam setiap nilai-nilai akhlak yang disebut di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Seterusnya, insentif seperti ganjaran pahala dan syurga memastikan masyarakat berbuat amalan mulia. Dan akhirnya, penalti untuk pengakhiran yang buruk di akhirat mengelakkan masyarakat Islam melakukan amalan negatif. Al-Quran bermaksud kalam Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ia juga mengandungi keseluruhan ajaran Islam yang merangkumi konsep ketuhanan, sistem perundangan, nilai moral, fakta sains, sejarah, dan lain-lain. Seterusnya, Al-Sunnah juga dikenali sebagai hadis Nabi Muhammad. Segala perkataan, perbuatan, pengakuan, serta sifat atau akhlak yang ada pada diri Rasulullah sebelum maupun sesudah baginda menjadi Rasul. Nama saya ialah Thailand Alexander Kumar dari kelas DK1B. Hari ini saya telah mengkongsikan tentang peradaban masyarakat Islam. Islam bermula pada kurun ke-7 Masihi di semenanjung Tanah Arab, diperintah oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Pimpinan seterusnya ialah para sahabat serta penguasa-kuasa Islam pada zaman tokoh-tokoh Khulafa Al-Rashidin bin Umayyah dan Abisyah. Ia berlaku dengan meluas dari barat ke Asia Timur. Terdapat 3 aspek dalam peradaban Islam ini. Aspek pertama ialah aspek sosial. Pertama ialah menutup aurat. Cara menutup aurat kepada lelaki ialah pusat hingga lutut. Manakala aurat kepada perempuan ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, tapak tangan dan tapak kakinya. Kedua ialah tidak menampakkan bentuk tubuh dan tidak jarang. Ketiga, mulakan dari ke sebelah kanan. Akhirnya ialah larangan pemakaian emas bagi lelaki. Aspek ekonomi pula ialah keadilan sosial. Keadilan sosial ialah negara yang dapat menyediakan keperluan asas untuk individu. Kedua, istilaf. Maksud kepada istilaf ialah pelantikan sebagai amanah. Penerangannya ialah manusia memegang amanah untuk makmur alam. Akhirnya ialah bekerja dan ganjaran. Bekerja ganjaran pula bermaksud kegiatan ekonomi sebagai ibadah. Aspek terakhir ialah aspek politik. Kriteria-kriteria pemimpin Islam. Pertama, mereka itu haruslah orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima baik prinsip-prinsip tanggungjawab yang diberikan. Kedua, mereka itu tidak boleh terdiri dari orang-orang zalim, fasik, fazir. Fazir bermaksud orang yang melakukan dosa. Saya mempunyai ajaran dan kepercayaan Islam. Kepercayaan terhadap rukun Islam. Dalam kepercayaan ini mempunyai 5 percaya terhadap rukun Islam. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, menunaikan solat 5 waktu. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan terakhirnya ialah mengerjakan haji. Jadi, secara kesimpulannya ialah Islam hidup berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dan mempunyai 3 cara hidup, iaitu akidah, syariah, akhlak. Sekian, terima kasih.